Okay, Assalamualaikum. Cikgu rasa kita perlu teruskan perbincangan kita soalan soalan trial per list sambungan daripada pagi tadi. Kita tak sempat nak bincang dua soalan, iaitu soalan nombor 10 dengan soalan nombor 11. So kita tengok soalan nombor 10 ya. Raja 9.1 menunjukkan situasi tindak balas ridak yang berlaku dalam kehidupan seharian. So isi buah pil bertukar perang selepas 20 minit. So berdasarkan perubahan yang ditunjukkan dalam Raja 9.1, nyatakan jenis tindak balas yang berlaku dan keadaan yang menyebabkan perubahan itu. Okey, cadangkan satu cara. Jadi di sini buah pear ke, buah apple ke, kalau awak tengok buah apple pun bila awak potong kan dia akan jadi perang kan. Tinggal lama sikit dia akan jadi perang. Ni samalah, iaitu nyatakan tindak balas. Kat sini berlakulah yang dikatakan tindak balas apa? Tindak balas pengoksidaan. Okey, jadi perang-perang tu kalau kita nak ikut dengan apa yang kita belajar dalam apa tu, dalam kimia, perang-perang biasanya apa dia? Ferrum 3 kan. Kemungkinanlah buah pear ni dia mengandungi ion ferrum. Okey, nyatakan jenis tindak balas pengoksidaan. Okey, so dan keadaan yang menyebabkan perubahan berlaku. Okey, perubahan dia bila ada kehadiran gas oksigen. Okey. Kemudian cadangkan satu cara untuk mengurangkan. So untuk mengurangkan kita boleh rendam potongan buah pear tadi dalam jus limau ataupun dalam larutan garam. Okey, ni cikgu rasa dah biasalah dah buat benda ni kan. Okey, contohnya kalau jamuan-jamuan nak panggil saing ke ataupun jamuan hari raya ke, kita potong siap-siap buah apple tu. Nak suruh apple tu tidak bertukar menjadi perang. So kita campur dengan garam ataupun rendam dalam larutan garam ataupun rendam dalam jus limau. Soalan B, iodin boleh diekstrak. Tanya kalau letak peti boleh. Aduh, okay, rupanya. Apa dia? Apa dia? Kalau letak dalam peti boleh ke? Buh dalam peti sejuk pun kena bubuh dalam lautan garam tu. Buh dalam peti sejuk pun lama-lama dia akan jadi tukar juga. Okey, hak ni hak lebih baik lah. Okey, kita bubuh rendam dalam garam, bubuh dalam peti sejuk. Ataupun rendam dalam jus limau. Bubuh dalam peti sejuk lah. Biasa orang buat lagu tu lah. Okey. So, okey. So, iodin boleh diekstrak dari rumpai laut melalui tindak balas redox. So, dia bagi tindak balas redox untuk iodin ni. So, berdasarkan persamaan berikut, tentukan nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam hidrogen peroksida. Okey, tentukan nombor pengoksidaan oksigen. Bila dikata kat sini tentukan, so dia nak tengok cara pengiraan. Lepas tu, ejen pengoksidaan, ejen penurunan, maka jelaskan jawapan anda dari segi pemindahan elektron. Jadi yang pertama dia nak suruh awak tentukan nombor pengoksidaan. Jadi kita kini ingatlah, nombor pengoksidaan bagi hidrogen selalunya positif 1 kecuali dalam hidrida. Hidrida ni lagu mana? Bila dia combine dengan unsur kumpulan 1 kat sini. Contoh kat sini natrium hidrida. Dekat sini nombor pengoksidaan hidrogen adalah tolak 1. Tapi sebenarnya kita ngapa juga ni dalam peroksida, nombor peroksida bagi oksigen ni adalah tolak 1 sini. Tapi bila dia kata tentukan, nak kena kira. Kalau dia kata nyatakan, kita tak payah kira. Kita tulis je nombor peroksidan tolak 1. Sebab apa? Sebab kita ngapa dah. Nombor peroksidan oksigen selalunya tolak 2 kecuali dalam peroksida tolak 1. Tapi oleh kerana dia suruh kita tentukan, maka dia nak tengok kaedah kita mengira nak dapat tolak 1 tu. Jadi bila kita nak kira kat sini, kita ingat hidrogen lah pula. Hidrogen nombor peroksidannya selalunya tolak positif 1 kecuali dalam hidrida tolak 1. Jadi 2 darab 1 tambah 2 darab dengan X kita tak tahu. So sama dengan kosong. Jadi lepas sini kita tahu X adalah sama dengan tolak 1. Mana ejen peroksidaannya? Ejen peroksidaannya adalah H2O2. Kenapa ejen peroksidan dia H2O2? Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi iodin kat sini. Ni iodin. Okey. Iodin. Daripada tolak 1 jadi ke apa? Jadi kosong. Maknanya iodin mengalami tindak balas apa kat situ? Pengoksidaan. Jadi iodin adalah ejen penurunan.
Okey. Kalau kita ambil H ni, kalau kita nak buat dari nak susnel lah, nak tahu je. Nak tahu dari segi tindak balas. Maknanya H ni dia hilang O ni, daripada 2 O dia jadi 1 O. Hilang O, tindak balas apa? Penurunan. Ni. Tindak balas penurunan. Dari aspek apa? Senil kita royak dari segi hilang elektron. Okey, boleh juga. Lepas tu kalau kita nak determine secara mudah lah, secara kita tengok, boleh tahu lalu tak payah kira ke apa. Jadi iodin pula nombor pengoksidaan bertambah. Jadi tindak balas apa? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey, dari aspek apa? Boleh royak dari aspek nombor pengoksidaan UN dia. Okey. Kemudian bila dia tanya nombor pengoksidaan, kita dah jawab dah. Okey, lepas pada tu dia kata ejen pengoksidaan yang mana mengalami penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan markah yang kedua. Okey, kemudian dia jelaskan kenapa H2O2 tu ejen pengoksidaan. Tapi di sini dia kata dia royak ke kita, diarahkan kita dari segi pemindahan elektron. Dari segi pemindahan elektron. Jadi kalau dari segi pemindahan elektron, dia suruh tulis ni, cikgu tunjuk sini lah ni. Di mana H2O2 lepas tindak balas jadi H2O. Dia perlu tambah hidrogen. Maknanya dalam keadaan berasid lah kalau tambah H plus tu. Dia kalau kita nak balance kat sini, H plus, kat sini kena tambah 2E lah. Barulah tak ada elektron di sini. 0. 2 positif, 2 minus equal to 0. H ada 4, H ada 4, O ada 2. Balance. Maknanya H2O2 ni terima elektron sebenarnya. Jadi bila kita nak jelaskan dari pemindahan elektron, maka kita kata H2O2 hilang elektron membentuk H2O. Di markah ketiga. Kemudian kita pergi kepada ejen penurunan. Mana ejen penurunannya? Ion iodida. Markah yang keempat. Kenapa kita kata dia merupakan ejen penurunan? Maka kita nak royak dia sudah mengalami pengoksidaan, iaitu ion iodida telah hilang elektron membentuk iodin. Markah yang kelima. Okey. Ni untuk soalan nombor 1. Okey. Ada nak tanya tak? Tak ada. Kemudian kita pergi kepada tulis persamaan. Setengah persamaan bagi tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan. Okey, maka ni tindak balas pengoksidaan iaitu daripada I minus jadi I2, I minus jadi I2, maka kena lepas elektron mari sebelah kanan lah. Manakala H2O2 jadi H2O, kena tambah ion hidrogen. So bila kita nak balance, tambah elektron lah untuk neutralkan. 2 positif, 2 negatif, makna kat sini kosong. Okey, ni setengah persamaan. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor C. Soalan C, Rajah 9.2 menunjukkan susunan radas dalam sel kimia. Okey, dia bagi elektrod zinc dengan elektrod kuprum. Okey, so dengan merujuk kepada keupayaan elektrod piawai. So sebelum kita pergi kepada soalan, kita tengok dulu. Elektrod piawai kalau charge dia, nilai inok dia adalah negatif, maka dia akan jadi anod lah. Senang gitu, anod sebab dia lepas elektron. Ni tambah, maknanya dia nak terima elektron. Terima elektron, dia akan jadi katot. Jadi di sini kalau kita tengok zinc dengan kuprum, nilai inot zinc lebih negatif. Maka apa yang berlaku di sini, atom zinc akan lepas elektron membentuk ion Zn2+ sebab dia lebih inot dia lebih negatif. So dia akan jadi terminal negatif, dia akan jadi anod. Kemudian elektron yang dilepaskan oleh atom zinc akan mengalir mari sini. Jadi bila elektrod zinc terminal negatif, maka elektrod kuprum terminal positif. Okey, anod donate tempat lepas elektron, tetapi katot tempat terima elektron. So sini terima, so dia akan jadi katot. Okey. Kemudian siapa yang nak ke elektron di larutan kuprum 2 sulfat, maka kita kena senaraikan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan.
So kita ada SO4 minus, U2 plus, H plus dengan OH minus. Okey, siapa nak ke elektron ni? Nak ke elektron adalah CO2 plus dengan H plus dia nak tambah. Okey, hok tolak tu dia nak tolak elektron. Hok tambah tu nak tambah. Dia akan pergi ke elektrod katok ni, elektrod kuprum ni. Kenapa? Sebab dia nak terima elektron. Siapa yang akan dipilih? Dipilih bergantung kepada nilai inok juga. Okey, nilai inok hidrogen kat sini, kita tahulah hidrogen kat sini, dia kena tambah 2 elektron membentuk H2. Okey, nilai inoknya adalah sama dengan kosong lah. Okey, Vuk. Jadi kalau kosong banding dengan positif 0.34, maka inok kuprum lebih positif. Bila lebih positif, dia lebih cenderung untuk terima elektron. Jadi apa yang berlaku di sini? Ion kuprum 2 lah dipilih untuk dinyacaskan di katod kerana nilai inoknya lebih positif. Maka ion Cu2 plus menerima 2 elektron membentuk atom Cu. Jadi kalau kita nak tengok pemerhatian, kat sini menipis, kat sini menebal kerana kuprum terbentuk. Okey. So, bila kita dah siap buat setengah persamaan semua sekali, maka cuba kita tengok soalan. Soalan tanya apa kat sini? Dia kata kenal pasti, okey, dengan merujuk kepada keupayaan elektrod piawai, kenal pasti terminal negatif. So, terminal negatif mana? Elektrod zinc. Terminal positif mana? Okey, elektrod kuprum. So, jelaskan jawapan anda. So, jelaskan kita nak cerita kenapa zinc menjadi terminal negatif kerana nilai inok lah. Jadi untuk 4 markah ini kita tengok dia tanya apa kenal pasti. Okey, terminal negatif adalah zinc. Okey. Jelaskan jawapan anda kenapa? Kerana nilai inok zinc lebih negatif. Okey, mana pula terminal positif? Terminal positif adalah kuprum. Kenapa kuprum jadi terminal positif? Kerana nilai inok bagi kuprum lebih positif. Okey, lebih positif. So, bila dia lebih positif, dia akan menjadi tempat terima elektron, maka dia akan jadi terminal positif ataupun katod. Okey. So, tulis notasi sel. Notasi sel macam skala lah. Iaitu kita akan buat anode dengan katod. Okey, notasi sel, anode dengan katod. So, di anode apa yang berlaku? Zinc jadi ion zinc. Okey. Zinc jadi ion zinc. Zinc dalam keadaan pepejal, ion zinc dalam keadaan aqueous. Okey. Manakala di katod, okey, ion kuprum jadi kuprum. Jadi kita pun buatlah ion kuprum dalam keadaan aqueous jadi kuprum dalam keadaan pepejal. Ini kita panggil notasi sel. Okey. Kemudian dia suruh hitung voltan sel. So voltan sel adalah sama dengan nilai E0 bagi katod tolak dengan E0 bagi anode. Okey. Katod dia mana? Katod dia kuprum. Berapa E0 bagi kuprum? Okey, positif 0.34. Positif 0.34. Tolak dengan E0 anode berapa? Negatif 0.76. So, tekan kalkulator kita dapat positif 1.10 volt. Itu adalah voltan sel. Okey, so soalan seterusnya. Jadual 7 menunjukkan keputusan bagi 2 eksperimen untuk mengkaji penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, ini mengkaji tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. So, dia bagi set 1, jalur Y dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi 2 cm padu larutan X nitrat. So, didapati kat sini larutan tanpa warna menjadi biru. Biasanya kalau jadi biru ni dia tak ada ion lain dah. Dia ion Cu2+. Okey, ion Cu2+. Tak ada warna ni maknanya asal dia tak ada. Asalnya tak ada. Asalnya tak ada. Tak ada Cu2+. Lepas tu dia bertukar menjadi biru. Lepas tu ada ion Cu2+. Maknanya, kenapa ada ion Cu2+ ni? Ada ion Cu2+ ni kerana atom Cu ni telah lepas elektron membentuk ion Cu2+. Barulah ada ion Cu2+. Kenapa atom Cu lepas elektron? Bila dia lepas elektron kerana
Okey, kalau atom Cu lepas elektron ini adalah kerana atom Cu lebih elektropositif. Jadi kalau dia lepas elektron, dia membentuk ion, maka kita akan nampak Cu ni akan menipis. Kalau kepingan itu mengion, membentuk ion, kita akan dapati kepingan itu menipis. Jadi kalau dia kata jalur logam Y menipis, maknanya Y ini adalah Cu. Okey, bila Cu ini dimasukkan ke dalam X, X nitrat, bila ada tindak balas, maknanya X ini dia akan jadi kurang elektropositif lah. Berpositif berbanding Cu. Jadi kalau kita nak tahu di sini memang tak boleh lari dah. Awak kena ingatlah siri elektrokimia tu. Siri elektrokimia kata kat sini kan kalium. So kita ada kalsium, kita ada natrium, kita ada magnesium, kita ada aluminium, kita ada zinc, kita ada ferrum, kita ada stannum, kita ada plumbum, kita ada hidrogen, kita ada cuprum, kita ada argentum. Jadi maknanya kalau Cu lepas elektron, maknanya Cu lebih elektropositif. Okey, X tu apa? X tu kita carilah duduk bawah Cu. Siapa duduk bawah Cu? Ag. Maka secara tak langsung kita tahulah. Lautan X itu adalah lautan Ag nitrat. Itu untuk soalan set 1. So bila kita tengok set 2, dia kata jalur logam Y dimasukkan ke dalam lautan magnesium nitrat. Jadi Y ni apa tadi kita determine dalam dalam set 1. Y itu adalah Cu. Bila kita masukkan dia ke dalam larutan magnesium nitrat iaitu MgNO32. Nampak ada Mg duduk atas ni. Bila Mg duduk atas, maka Cu ni tidak boleh menyesatkan Mg kerana Cu kurang elektropositif berbanding Mg. Maka di sini kita akan dapati tak ada perubahan berlaku. Maknanya tak ada tindak balas. Kenapa tak ada tindak balas? Kerana Cu kurang elektropositif berbanding magnesium. Oleh itu, Cu tak dapat menyesatkan magnesium daripada larutan garamnya. Jadi ni jadual 7. Jadual 7 bagi maklumat kita seperti ini. So kita tengok soalan. Berdasarkan jadual 7, namakan ion yang membentuk larutan berwarna biru. Jadi kita tahu apa dia? Ion kuprum 2. Sebab dia kata nama, maka kena tulis nama lah. Markah yang pertama. Kemudian cadangkan Y. Y logam kuprum. Markah yang kedua. Kemudian larutan X. Kita dah ada tadi. Larutan X, larutan argentum nitrat. Dapat 3 markah. Dapat 3 markah. Kemudian dia kata tulis persamaan ion bagi tindak balas redox yang berlaku. Persamaan ionnya lagu mana? Bila Cu jadi jadi ion, maka Ag nitrat ni, kalau kita tengok Ag nitrat ni Ag plus. Kalau cikgu buat persamaan kimia lah, awak tak nampak ni. Kalau cikgu ambil persamaan kimia kat sini. So kita buat Cu, tambah dengan AgNO3, sorry. Ratio 1:1 tu ya. NO3, so hasilnya adalah CuNO3 tu plus dengan Ag. Balance tak dua. Kalau cikgu pecah ni, kita pecah. So Cu tambah dengan 2, Ag kat sini Ag plus tu tak? So kita ada NO3 pun 2. Kita ada Cu tu plus. Kita ada NO3 minus ada 2. Kita ada Ag. So kalau kita tengok sini, nitrat kiri, nitrat kanan ni sama, kita boleh mati. So yang kita tinggal di sini adalah Cu tambah 2 Ag plus tambah dengan, menghasilkan Cu2 plus dengan Ag. Inilah yang dikatakan persamaan ion. Persamaan ion bagi tindak balas redox tersebut.
So, habis dah soalan nombor 10. So, kita pergi kepada soalan nombor 11. Soalan nombor 11, jadual 8. Jadual 8 menunjukkan pemerhatian apabila magnesium bertindak balas dengan hidrogen klorida dalam pelarut X dan pelarut Y. So, kita tahu dah kalau magnesium ni hidrogen klorida, kalau hidrogen klorida ni bersifat asid, maka hasil dia akan jadi gas hidrogen. So, kita akan nampak gelembung gas lah. Okey. Sebab apa? Sebab hidrogen klorida ni dia boleh larut dalam air, dia boleh larut dalam pelarut organik. Hidrogen klorida ni. Hidrogen klorida ni dia boleh larut dalam air. Dia juga boleh larut dalam pelarut organik. Okay. Kalau dia larut dalam air, dia menghasilkan ion hidrogen. Kalau dia larut dalam pelarut organik, maka dia tak ada ion H+. Kenapa? Sebab dia larut, dia masih lagi HCl. Iaitu dia masih dalam keadaan molekul. Okey. Jadi di sini bila dia kata gelembung gas, maknanya kat sini ada ion H+ lah. Sebab apa? Sebab ada gelembung gas menunjukkan magnesium ni bila react dengan HCl, HCl dah ada ion H+, maka dia jadi asid. Jadi bila logam react dengan asid, hasilnya adalah garam dengan gas hidrogen. So balance tak dua situ. Jadi gelembung gas ni gas apa? Gas hidrogen. Kenapa ada gas hidrogen? Okey, sebab ada ion hidrogen. Kenapa ada ion hidrogen? Kerana X ini adalah air. Tapi kat sini magnesium dengan hidrogen klorida tak ada gelembung gas. Tak ada gelembung gas maknanya tak ada ion H+. Bila tak ada ion H+, tak ada sifat asid, tak adalah gas hidrogen. Jadi bila tak ada gas hidrogen, tak boleh tunjuk sifat asid, maka Y ini adalah pelarut organik. Okey, pelarut organik. Ni dia nak cerita kat kita dari segi jenis pelarut. So, cadangkan. Okey, cadangkan soalan dia, cadangkan nama pelarut X dan pelarut Y. So, kita boleh buatlah nama pelarut X, kita boleh kata air. Pelarut Y, kita boleh ambil lah mana-mana pelarut organik. Contohnya metil, benzina boleh, propanon boleh. Itu markah yang kedua. Lepas tu dia kata jelaskan pemerhatian anda. Jelaskan ni makna kita nak oyak hot tu ada gelembung gas, hot tu ada tak ada gelembung gas. So kenapa ada, kenapa tak ada. So kita boleh kata kat sini HCl dalam X. Dalam pelarut X ni kita boleh tunjuk boleh buat jadual gini pun tak apa ataupun tak buat jadual pun tak apa. HCl dalam pelarut X kita ambil sesom. HCl gas hidrogen terhasil. Makna gelembung gas tu gas hidrogen lah. Kenapa? Kerana HCl mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. So bila ada ion hidrogen ada sifat asid. HCl dalam pelarut Y pula tiada gas hidrogen terbebas. So kenapa tiada ion hydrogen terbebas? Kenapa tiada gas hidrogen terbebas? Kerana HCl tidak mengion dalam pelarut organik. Jadi bila dia tidak mengion, dia tidaklah menghasilkan ion hidrogen. Maka tiada sifat-sifat asid. So untuk 7 markah. Tu penerangan dia lah berkenaan dengan pemerhatian. So kalau ada soalan boleh tanya selalu ni. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Tindak balas antara magnesium dan hidrogen klorida dalam pelarut X menghasilkan larutan garam yang mengandungi ion klorida. Huraikan ujian pengesahan untuk ion klorida. Ni memang kita kena ngapal lah. Tak ngapal memang kita tak boleh lah. Bila kita nak uji ion klorida, kita kena guna argentum nitrat dengan asid nitrik. So,
Bila dia kata huraikan, kan kita kena ada 3 benda kat sini kan. Kita cari reagent apa yang kita nak guna. Di sini reagent dia asid nitrik dengan larutan argentum nitrat. Yang kedua, kita kena ada apa? Kita kena ada kaedah dia. Okey, yang ketiga kita kena ada apa? Kena ada pemerhatian. Okey, barulah dikatakan kita telah menjawab dengan lengkap soalan huraikan. Okey. So macam mana kita nak buat? Okey, tambah je lah. Tak ada benda lain kan. Tambahkan 1 cm padu. Jangan lupa bila kita jawab esei, volume kita tak boleh nak tinggal. Okey. Tambahkan 1 cm padu asid nitrik ke dalam tabung uji yang mengandungi 1 cm padu larutan ion klorida. Okey. Kemudian diikuti oleh 1 cm padu larutan argentum nitrat. So, mendakan putih terbentuk itu adalah pemerhatian. Jadi mendakan putih ini adalah pemerhatian. Bila kita tambah, okey tambah, okey dalam ni diikuti ni, itu kita panggil kaedah. Kaedah itu markah yang kedua. Apa reagent dia? Ada reagent dia. Itu markah yang pertama. Jadi dapatlah 3 markah bila kita punya jawapan kita memenuhi 3 aspek tersebut. Okay. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya dikata anda dibekalkan dengan 3 bahan kimia iaitu larutan natrium karbonat, asid sulfurik dan juga larutan zinc klorida. So dengan menggunakan ketiga-tiga bahan kimia, huraikan bagaimana anda menyediakan garam zinc sulfat dalam makmal. Bila soalan, soalan kata huraikan bagaimana. Bagaimana anda menyediakan garam zinc sulfat dalam makmal. Apa yang perlu ada dalam kepala awak adalah zinc sulfat ni. Zinc sulfat ni larut atau tidak? Okey, zinc sulfat larut tak? Kalau sulfat yang tak larut adalah PCB, maka zinc sulfat larut. Bila larut, kita kategori dia. Dia kumpulan anak ke dia? Okey, ataupun bukan anak. Anak ni maknanya amonium ke dia, natrium ke dia, okey, kalium ke dia, okey bukan. Bila bukan, maka dia boleh terhasil melalui tindak balas antara zinc dengan kalau nak dapat sulfat dengan asid sulfurik. Ataupun zinc oksida dengan asid sulfurik. Ataupun zinc karbonat. Zinc karbonat dengan asid sulfurik. Ataupun yang keempat, zinc hidroksida pun boleh. Dengan asid sulfurik. Jadi kita pun tengok sini. Ada ke zinc karbonat, zinc oksida, zinc hidroksida? Tak ada. Ada tak asid sulfurik? Ada. Asid sulfurik ada. Tapi hok lain-lain tak ada. Kalau kita nak cari zinc ada tak? Tak ada. Zinc oksida ada tak? Tak ada. Zinc karbonat ada tak? Tak ada. Zinc hidroksida ada tak? Tak ada. Tapi yang ada hanya asid sulfurik saja. Jadi maknanya kita kena cari. Jadi kita punya prosedur kita kena hasilkan dulu. Sama ada ni. Kita pun tengok. Bahan ni diberi yang seterusnya. Dia bagi natrium karbonat dengan zinc klorida. Jadi kalau kita tambah dua tu, natrium karbonat iaitu Na2CO3 ni, tambah dengan zinc klorida, apa yang kita dapat kalau kita tambah dua ni? Tambah dua ni, Na akan ambil Cl, terbentuk NaCl. Zinc ambil karbonat, terbentuk zinc karbonat. Jadi kita boleh hasilkan zinc karbonat ni untuk kita hasilkan garam zinc sulfat melalui langkah yang ketiga. Jadi step yang pertama, maknanya kita tak boleh nak direct. Daripada bahan yang diberi, tak boleh direct untuk kita dapat garam zinc sulfat. Maka kita kena perlu adakan step mula-mula nak sediakan zinc karbonat dulu. Zinc karbonat kita boleh sediakan melalui tindak balas antara natrium karbonat dengan zinc klorida. Dapatlah zinc karbonat yang tidak larut. Nama tindak balas ini adalah penguraian ganda 2.
Bila dia dapat zinc karbonat, barulah kita react dengan asid. Okey, react dengan asid. So, kita tengok contoh ya. Contoh jawapan. Contoh jawapan, tadi kan kita kata dah kan kita nak tindak balaskan antara natrium dengan apa? Natrium dengan zinc klorida. So, bila kita nak campur natrium dengan zinc klorida, maka apa yang perlu kita buat? Natrium karbonat ni mesti mari dengan V, mesti mari dengan M. Jadi, suka tuai dalam bika. Lepas tu kita pun tambahlah zinc klorida. Berapa volume dia? Berapa kepekatan dia dalam bika itu. Lepas tu bila ada dua bahan bercampur, mestilah kita kena kacau. Lepas kacau kita turas. Kita turas. Bila kita turas, kita dapatlah zinc karbonat yang terhasil. Lepas tu kita nak buat apa? Kita kena bilas dengan air sulin. So bila kita bilas dengan air sulin, maka kita dapat zinc karbonat tu yang bersih lah. Yang bersih. Makna tak ada kat situ. Kalau kita buat tindak balas tadi, kalau cikgu letak balik tindak balas tadi, Na2CO3 ni, kalau kita campur dengan zinc klorida, maka hasilnya adalah NaCl tambah dengan zinc karbonat. Okay. So balance tak dua sini. Jadi sebenarnya zinc karbonat dengan natrium klorida, hok ni larut, hok ni tak larut, dia capur. Bila capur maknanya bukan zinc karbonat saja di atas kertas turas tu. Ada juga natrium klorida yang melekat pada zinc karbonat itu. That's why lah kita kena bilas dengan air sulin. Bila kita bilas, maka kita nak menyingkirkan natrium klorida yang melekat pada zinc karbonat tersebut. Jadi dapatlah dah kita zinc karbonat. Okey, zinc karbonat. Maka step seterusnya kita buat apa? Kita ambil asid sulfurik. Berapa? 50. Kepekatan 1. Disukat tuang dalam bika. Lepas tu kita panah. Panah lagu mana? Panah dengan perlahan. Lepas tu kita pun garam zinc karbonat yang kita hasilkan tadi, kita masuk ke dalam asid sikit demi sedikit sehingga berlebihan sambil dikacau. Kena kacau. Lepas tu kita pun turas campuran. Turas ni sebab kita nak menyingkirkan zinc karbonat yang berlebihan tadi. Okey, lepas tu hasil turasan tu duduk bawah dalam bika kecil bawah tu. Lepas pada kita turas tu, kita masuk dalam mangkuk pija. Bila masuk dalam mangkuk pija, kita pun panahlah campuran dengan perlahan. Sampai bila? Sehingga tepu. Bila dah tepu, kita sejuk, kita turas untuk mendapatkan hablozin sulfat. Okey, dapatlah kita hablozin sulfat tersebut. Jadi persamaan kimia, kita boleh buat dua persamaan kimia kat sini. Persamaan kimia yang pertama, persamaan kimia yang kedua. Okey, so dengan itu kita dah bincang keseluruhan soalan percubaan negeri Perlis. Soalan 1 sehingga soalan nombor 11. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada tak soalan nak tanya cikgu? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey. So, kita berhenti setakat ni lah. Kita jumpa lagi insya-Allah esok ya. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Okay, sama.